Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12. Dalam video ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian untuk tugasan yang pertama. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Nur Rashida binti Isa, Syahira binti Aris, iaitu saya sendiri, dan juga Liliana binti Ismail. Topik rancangan pengajaran harian yang telah kami pilih adalah pembiakan seks dan aseks. Ia merupakan subtopik kepada topik utama, iaitu pembiakan daripada buku teks sains tingkatan 1. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian RPH yang telah kami rangka bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid tingkatan 1 Bestari pada minggu yang pertama, Januari 2024. Tajuk yang kami pilih adalah daripada topik utama bab 4, iaitu pembiakan. Dan standard kandungan adalah daripada subtopik 4.1, iaitu pembiakan seks dan aseks. Dalam standard pembelajaran pula, apa yang pelajar dapat daripada akhir pembelajaran adalah pelajar dapat membanding dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Sedikit tambahan mengenai objektif yang pertama adalah pembiakan seks melibatkan sel pembiakan yang berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi seperti mamalia, reptilia dan juga tumbuhan berbunga. Manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan, contohnya seperti tumbuhan dan juga organisma ringkas. Standard pembelajaran yang kedua adalah pelajar dapat menakul kepentingan pembiakan, di mana mereka akan tahu cara manusia, tumbuhan dan juga haiwan melakukan proses pembiakan. Standard pembelajaran yang ketiga adalah pelajar dapat mensyukuri kebolehan membiak untuk menyumbang zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Terdapat 3 objektif pembelajaran. Yang pertama adalah pelajar dapat mengenal pasti pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, pelajar dapat memahami konsep pembiakan. Dan yang ketiga, pelajar dapat membuat kesimpulan terhadap kepentingan pembiakan kepada kehidupan. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan yang seterusnya kepada rakan saya, Liliana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liliana binti Ismail di 135191 akan meneruskan pembentangan rancangan pengajaran harian bagi kumpulan 12. Di dalam strategi PBP ini, kami telah memilih 4 strategi pembelajaran yang telah kami pilih, iaitu pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran pendekatan bersepadu, pembelajaran berasaskan konstekstual dan juga pembelajaran berasaskan kecerdasan pelbagai. Dalam kemahiran abad ke-21, kami telah memilih untuk pelajar yang mahir berkomunikasi. Yang kedua adalah kerja secara berpasukan. Yang ketiga adalah pelajar yang bersifat ingin tahu. Yang keempat adalah pelajar yang penyayang dan juga perhati. Manakala bagi kemahiran berfikiran alas tinggi ataupun kebat, kami mengharapkan pelajar boleh menilai, analisis dan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di dalam mata pelajaran ini dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, dalam elemen merentasi kurikulum ataupun EMK, kami telah memilih 3 elemen yang diterapkan di dalam pembelajaran ini, iaitu kelestarian alam sekitar, nilai murni, sains dan teknologi. Manakala dalam pentaksiran pula, kami telah memilih 3 kaedah pentaksiran bagi menilai para pelajar, iaitu prestasi kemahiran, penilaian kendiri dan juga pentaksiran menggunakan pen dan kertas. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan perancangan aktiviti di mana pada fasa permulaan, pelajar akan diperkenalkan kepada jenis pembiakan haiwan dan juga tumbuhan. Di sini, pelajar akan diperkenalkan kepada pengenalan utama berkenaan dengan topik pengajaran dan juga pelajar juga akan ditanya berkenaan dengan pengetahuan umum mereka berkenaan dengan pembiakan haiwan dan juga tumbuhan. Okey, bahan bantu mengajar dalam aktiviti pertama ini ialah buku teks tingkatan 1, papan putih dan juga pen dan marker. Okey, seterusnya pada fasa perkembangan, pelajar akan didedahkan kepada konsep dan perkelasan pembiakan seks dan aseks beserta contoh haiwan dan tumbuhan. Okey, dalam
Bahan bantu mengajar untuk aktiviti perkembangan ini ialah buku teks tingkatan 1 dan juga aktiviti berkumpulan di mana pelajar akan melakukan aktiviti secara berkumpulan dan membincangkan di dalam kumpulan akan setiap pengkelasan biarkan seks dan asek ini, dan mereka juga perlu membentang hasil pembentangan di dalam kelas. Okey, seterusnya pada fasa penutupan, guru akan merumuskan pembelajaran dan memberikan latihan kepada murid, di mana bahan bantu mengajar ialah buku teks tingkatan 1 dan juga buku latih tubi tingkatan 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Rashidah dan saya akan teruskan. So, kaedah aktiviti yang dijalankan adalah gallery walk. So, aktiviti permulaan yang dijalankan adalah pengenalan kepada pembiakan, di mana guru akan menyediakan gambar yang bersesuaian yang mempunyai kaitan dengan topik pembiakan. Kedua, guru akan meminta pelajar memperhatikan gambar yang disediakan oleh guru. Dan seterusnya, guru meminta pelajar memberikan pendapat akan kaedah pembiakan kepada gambar yang ditunjukkan. So, strategi PDP yang digunakan adalah mengenal pasti dan membanding beza. So, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah gambar yang bersesuaian. Aktiviti seterusnya adalah pelajar akan mempelajari berkenaan dengan jenis-jenis pembiakan, di mana pelajar akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan satu topik, iaitu kumpulan 1 diberikan topik pembiakan seks, kumpulan 2 belahanda 2, kumpulan 3 pertunasan, kumpulan 4 penjanaan semula, kumpulan 5 pembiakan spora dan kumpulan 6 pembiakan vegetatif. Seterusnya, pelajar akan dibekalkan dengan kertas mahjong, gam, gunting dan marker berwarna. Dan pelajar turut akan diberikan sumber gambar dan artikel yang berkaitan dengan pembiakan. So, strategi PDP yang diperolehi daripada aktiviti ini adalah penerokaan dan kemahiran berkomunikasi. Maklumat dan hasil pembincangan akan dimasukkan ke dalam kertas mahjong mengikut idea dan kreativiti ahli kumpulan masing-masing. Seterusnya, pelajar dikendaki membentangkan hasil kerja mereka kepada guru dan rakan-rakan. Strategi PDP yang digunakan adalah penerangan. So, aktiviti seterusnya adalah sesi soal jawab di antara guru dan pelajar dan antara pelajar kepada pelajar melalui pembentangan. Dan strategi PDP yang digunakan adalah pengembangan. Aktiviti yang terakhir adalah pelajar membuat rumusan berkenaan dengan maksud pembiakan seks dan aseks serta jenis pembiakan seks dan aseks. Kedua, guru membuat kesimpulan kepada topik pembelajaran dengan memberikan rumusan dan perkaitan pembiakan dengan kehidupan. Ketiga, guru memberikan latihan bagi mengukuhkan lagi pemahaman pelajar, dan strategi PDP untuk aktiviti ini adalah penilaian. Alat bantu mengajar yang digunakan bagi aktiviti ini adalah gambar berkaitan pembiakan tumbuhan dan haiwan, artikel berkaitan pembiakan tumbuhan dan haiwan, buku teks sains tingkatan 1, gunting, pen, kertas mahjong dan juga gam. Refleksi yang dapat diperolehi daripada aktiviti ini adalah dari segi kekuatan, pelajar boleh berkongsi maklumat dengan rakan sepasukan dan pelajar berkemahiran dalam berkomunikasi di antara ahli pasukan. Manakala dari segi kelemahan, terdapat ahli kumpulan yang tidak bekerjasama apabila ahli kumpulan terlalu ramai. So, cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat adalah setiap ahli kumpulan diwajibkan memberikan isi dan pandangan masing-masing. So, secara kesimpulannya, kaedah ini dapat meningkatkan tahap kefahaman dan pengetahuan para pelajar dan dalam pada masa yang sama dapat meningkatkan semangat kerjasama dan perkongsian idea antara pelajar dan guru. Justifikasi daripada pemilihan kaedah ini adalah aktiviti ini dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum kebangsaan, iaitu untuk memahami konsep dan kepentingan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. Aktiviti ini sesuai dengan peranan kurikulum sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran murid serta pembentukan modal insan secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, efektif dan juga psikomotor. Yang ketiga, aktiviti ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan penyiasatan di mana murid diberi peluang untuk mengenal pasti, membanding, membezakan, menakul dan mensyukuri fenomena pembiakan seks dan aseks melalui pemerhatian, perbincangan dan juga refleksi. Dan yang terakhir adalah aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan saintifik murid
serta menanamkan nilai-nilai murni seperti menghargai kepelbagaian makhluk hidup, menghayati keajaiban penciptaan Tuhan dan menjaga keseimbangan alam sekitar. Baiklah, tamat sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.